Jadi macam aku kabarkan tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini, iaitu bersama dengan Cik Faiz Azmi dari Financial Faiz, iaitu pengasas. Dan hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan apa selepas SPM. Selamat pagi Cik Faiz. Selamat pagi DJ Fatimah. Ya, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Sihat ya. Sekarang kita bercerita berkenaan dengan apa selepas SPM. Adik kita pun tak lama lagi akan mendapat keputusan. Selalu kita dengar lah kan orang cakap SPM itu adalah penentu masa depan. Selalu dulu orang tua-tua selalu pesan belajar betul-betul, SPM tu penentu masa depan. Jadi dari segi pandangan masa hadapan, adakah SPM ini segala-galanya, Cik Faiz? Sebenarnya, terima kasihlah menjemput saya untuk jawab soalan ni. Sebab ini adalah soalan yang amat penting untuk dijawab. SPM ni, dia kalau dah bekerja, tak ada siapa kisah. Tak ada siapa kisah. Tak pernah saya tanya orang SPM berapa A, ataupun orang tanya saya SPM berapa A. Sebab apa? Benda tu dah lepas. Sebab dalam kehidupan kita ni ada banyak benda yang penting, termasuk SPM dan juga betul. Termasuklah STPM, termasuklah kita punya degree, termasuklah kita punya pekerjaan pertama, kedua, ketiga. So yang mana satu penting? Semua penting. So SPM ni penting ke tak penting? Dia penting, tapi dia bukanlah yang terpaling penting. Tapi depends jugalah. Kalau ada orang tu dia ada satu hasrat lah, contohlah dia nak pergi belajar setinggi dan sejauh mana, basically nak cakap pasal dapat scholarship lah. So kalau satu cara dia nak pergi ke overseas lah, dia berangan lah, dia tengok cerita Korea. Wow. Korea best lah, nak pergi ke Korea. So salah satu cara adalah dia kerja, rajin-rajin, lepas tu dia dapatkan pekerjaan di sana. Boleh. Tapi sekarang ni dia umur 17 tahun. So salah satu cara dia dah tahu lah ni. Okey, belajar rajin-rajin, dapat result bagus, dapatkan scholarship dan pergi ke Korea. Sekali tengok-tengok scholarship Korea tak dapat, tapi dapat pergi Jepun pula, ataupun tak dapat pun, tak ada jaminan dia. Then does that mean that SPM ni penting? To that person memang penting. Tapi kalau dia tak berjaya pun, tak semestinya kehidupan dia dah hancur, dah tak dapat pergi Korea. Pergilah lepas dia masuk local university, dapat kerja yang bagus, apply, tak payah kerja sana lah, just kerja rajin di sini, dapat kumpul duit dan pergi ke sana sebagai pelancong pun tak ada masalah. Tapi kalau nak kerja sana pun boleh. Hidup ni penuh dengan pilihan dan juga liku-liku. Kadang pilihan tu kita nak yang tu, tak semestinya kita dapat. Kita dapat tempat lain, terpaksalah hidup. Itulah dia. SPM ni salah satu saja, sebab kalau nak cakap pasal SPM penting sebab SPM kita belajarlah di sekolah. Sama ada kita belajar di sekolah biasa dekat rumah atau sekolah private, kalau mak bapak kita boleh hantar, ataupun kita pergi ke asrama. Maknanya kalau asrama ni in general agak bagus lah, sebab ada orang jagakan kita punya pembelajaran. Kita tak boleh tak belajar. So sepatutnya kalau nak dapat result bagus, patutnya dah masuk asrama lah sebelum ni, contohnya lah. Tapi pilihan tu kita buat tak? Sama ada kita buat ataupun kita tak berjaya, itu semua dah tertulis sebelum-sebelum ni. So janganlah because of satu hari SPM tu kita rasa macam kalau berjaya bangga je, kita paling hebat di dunia. Ataupun kalau tak berjaya dapat result yang tak dapat kita nak tu, dan kita loser. Kita tak nak macam gitu. Okey, kita nak tahu juga pelajar cemerlang SPM. Kita nak tahu, mungkin ramai kalau sana saya ni biasa-biasa je. Mungkin ada juga rasa wow, saya ni cemerlang kan. Jadi kita nak tahu kurang cemerlang ataupun cemerlang SPM. Sebagai contoh, kalau nak dibandingkan ada yang dapat 11A, nak dibandingkan dengan ada yang dapat mungkin semua E ataupun F. Keputusan ni dia sebagai guidance lah. Tapi dia bukannya anda dapat 11A, anda yang paling terpandai. Sebab apa Sebab yang 11A itu maybe ada orang yang dapat 11A juga, dia boleh, tapi dia ambil paper yang banyak. Dia dapat 15A. Maknanya kita tak tahu, kita punya tahap itu kita dah sampai tahap utama lah. Tapi in the end of the day, the way they grade paper ni pun, just because dapat A, entah ada orang yang dapat A juga, tapi A dia jauh lebih tinggi. A plus dia pun lagi hebat. Dapat 100, dia dapat 100, dia dapat 100 pun. Seorang yang 100 lagi pandai daripada yang seorang lagi dapat 100. So maknanya result ni cuma bagi guide sajalah. Maknanya 11A dengan 10A 1B, 9A 2B, dia tak ada jauh sangat beza lah, beza kepandaian dia. Kadang-kadang ikut nasib juga lah soalan yang kita dapat keluar tu semua tu. So kita tak boleh bandingkan yang apa-apa ni. Kalau nak bandingkan between 11A dengan maybe lah macam tadi DJ cakap lah 11A, itu maybe adalah perbezaan dia. Tapi gunakan benda tu sebagai satu guidance sahajalah. Janganlah kita anggap, sebab I tak nak orang
dia tak pijak di bumi yang nyata kan. Dia rasa dia dapat 11A, 12A, dia yang paling pandai. Lepas tu dia masuk universiti, dia tak dapatlah 4 flat, dia terus down. Sebab dulu kononnya dia tokoh pelajar. Banyak kes macam itu. Sebab life di universiti dan life di sekolah ni lain. Di universiti ni ada banyak, tak ada kongkongan lah. Biasanya kalau pergi asrama pun dulu masih ada warden. Kalau kat rumah ada mak bapak. Sekarang ni dekat universiti, you bebas nak buat apa-apa. Jadi life dia memang berbeza. Memang ada cases di mana budak tu tokoh pelajar di universiti, di sekolah, tapi bila di universiti dia tak perform. So what does that mean? Adakah dia failure? Tak juga. Sebab maknanya dia dah expand dia punya horizon tau. Dulu dia fokus kat pembelajaran sahaja. Sekarang ni dia punya attention tu dah pergi dekat tempat lain pula. And that is a good thing. Apa yang nak tekankan ni adalah SPM ni memang penting. Tapi itu bukanlah yang terpenting dalam kehidupan seseorang itu. Tapi kalau personally you rasa you nak pergi overseas dan you nampak salah satu cara dia adalah dapatkan scholarship dan pergi ke sana, for you it's penting. Tapi kalau berjaya, alhamdulillah good for you. Kalau tak berjaya, tak apalah, move on, teruskan kehidupan. Jangan ingat-ingatlah benda-benda lepas tu. Kita kena tahu fokus kita ke arah mana sebenarnya jika melihat keputusan SPM dan minat kita. Okey, macam saya cakap tadi, 11A. Bayangkanlah dia dapat 11A. So apa fokus dia? Kalau semua dia pandai. Kalau dapat 5A, maybe kita nampaklah dia cenderung kepada 5 subjek ni, yang 5 tu dia tak kisah. Tapi in the end of the day, kita tak boleh tengok fokus kehidupan kita based on satu exam tau. Kita tengok sepanjang 17 tahun. 17 tahun lama tau. 17 tahun lama. Kita boleh nampak budak tu daripada 25 tahun, seorang ni adik-beradik seorang ni suka main kat luar, seorang ni suka duduk dalam rumah, suka baca buku. So kita dah nampak, so dia akan bawa pembawakan diri dia sampailah sekolah menengah, sampailah ambil SPM. Masalahnya bila SPM tu kita jadikan dia sebagai satu yardstick, kayu ukur. Dia ni matematik dia bagus, dia punya kira-kira dia bagus, dia jadi accountant. Dia ni biologi dia A, tapi yang lain semua B atau C, ni jadi doktor lah contohnya, ataupun medical officer. Tak boleh macam itu, tak boleh. Exam is very standardized test. Kita tak boleh tengok based on exam. Exam cuma kalau basically is a paper dalam bahasa Inggeris lah, kertas yang membenarkan kita go through the door. Maksudnya kalau you ada SPM 11A, 10A, you layak lah untuk jadi doktor. Ialah sebab doktor kan dia punya requirement, dia punya syarat minimum adalah amat ketat. Sebab banyak orang nak jadi doktor, so nak jadi doktor mesti result bagus-bagus. Tapi just because seseorang itu dapat 11A, perlu ke dia jadi doktor? I kata tak perlu. Sebab maybe dia dengar je cakap mak bapak dia, belajar rajin, dapatlah 11A, termasuklah dengan biologi. Tapi dia tak minat, dia tak cenderung pun untuk jadi doktor, lebih baik dia pergi buat benda yang dia suka. Tak kisahlah apa. Ini masalah dia jugalah sekarang ni. Mak bapak pressure anak. Dia nak sangat ada seorang doktor lah dalam family. Budak tu tak suka pun. Tapi budak tu ikut cakap mak bapak, dia belajar rajin, dia dapat result, mak bapak dia push dia untuk jadi doktor. So tak boleh macam itu. Kita kena sebagai mak bapak lah, kena tengok anak tu suka apa dah. Kalau budak dah 17 tahun, kita dah besarkan dia sampai 17 tahun, takkan kita tak nampak dia suka apa. Kalau kita paksa juga dia buat benda yang dia tak suka, sebenarnya kita ni mementingkan diri sendirilah. Dan yang mirror tu dia nak jadi tapi tak jadi. Maybe sebab dia pun tak ada rezeki. Maybe waktu tu mak bapak dia tak suruh dia belajar. So sekarang ni dia suruh anak dia belajar. Tapi dia menaruhkan harapan diri dia tu, cita-cita dia tu ke atas anak dia. Takut apa tau? Kalau anak dia tu jenis yang tak melenting, tak apa lagi. Takut dia boleh meletup. Ada banyak kes. Dia dah jadi doktor dah pun. Waktu housemanship tu, dia buat sambil lewa sebab waktu belajar satu hal, maybe dia pandai belajar. Belajar lah, mak dah suruh belajar. Dia dapat degree medicine. Tapi masalahnya, bila dia kena kerja tu, dia terus hilang semangat sampai berhenti housemanship pun ada juga. Terus berhenti, tak ada jadi doktor pun. Walaupun ada degree dekat dalam medicine. Ni hidup perlu uruskan kewangan. Tak boleh hidup selamba sajalah. So kita uruskan kewangan kita supaya kehidupan kita mudah. Jangan terbalik ya. Kita jangan uruskan kehidupan kita untuk kewangan. Itu mengejar duit. Kita tak nak. Kita nak duit tu kerja untuk kita. So kita uruskan dia sedikit supaya dia boleh jaga kita. Tapi tak boleh pisahkan. Ada orang dia kata, tak apalah, kahwin hanya sekali. Tak apalah, makan je lah. Makan tiap-tiap hari tak apa. Tak payah nak buat kira-kira. Tak apalah, nak bawa kereta mahal ke tak apa. Janji hati puas. Salah tu. Kita kena balancekan. Sebab bila kita belanja dekat tempat salah, bila kita buat keputusan kewangan yang salah, kehidupan kita yang sebelah sana, sebelah sini, bahagian pasangan, bahagian anak-anak akan
kekurangan. Bila kekurangan, mulalah bergaduh. Dan efek tak kita cari saya, boleh cari dekat YouTube, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Twitter dan dekat Telegram, dekat semua social media lah. Just cari Financial Faiz. Okay, financialnya bahasa Inggeris, maknanya kewangan lah. Faiz tu nama saya. So, Financial Faiz mesti akan jumpa muka, baju warna biru, tak lari lah. Memang baju tu sajalah saya pakai. Dia tak tema dia biru lah. Temanya biru, orangnya pun hati-hati biru, Biru maknanya juga. lembut, maknanya sayang kepada adik-beradik lah. Kita orang yang suka biru ni, dia suka menjaga. Dia macam ada keabangan. So, bila saya tengok orang muda buat kesilapan kewangan, dia bukan sengaja dia sebab tak ada orang pernah ajar dia. So, bila dia buat tu, dia tu stranger, orang yang saya tak kenal. Tapi bila dia buat kesilapan kewangan, saya rasa sakit hati, rasa macam alah kesian ni. Macam contohlah ada orang nampak kucing kena langgar ke ataupun apa-apalah. Kita sakit hati, kita bersimpati dengan dia. Samalah dari segi kewangan, saya rasa macam itu bila tengok orang salah ambil langkah untuk DJ lah. DJ rasa kenapa ramai orang dia susah nak menghadapi kewangan ni. Dia macam dia takut ke, dia tak tahu ke? Apa DJ rasa? Saya rasa mungkin kecemasan tu lebih lah. Sikit-sikit cemas. Kalau sebagai contoh lah kan, kita simpan duit kat rumah RM2-3, mesti untuk mengelakkan kecemasan, kita kena ada sistem. Tapi sistem tu tak boleh nak terlalu ketat. Ada orang dia buat bajet lah. Dia buat bajet, okey, ini tabung untuk itu, ini tabung ini tabung untuk itu. Tapi masalahnya, bila dia terlepas isi satu tabung ataupun dia tak ambil lebih dari satu tabung, dia terus give up. Malas nak buat tabung-tabung ni, pening kepala. Memang betul. Sama macam nak hilangkan berat badan, dia tak boleh terlalu complicated. Kalau complicated, dia tak follow up, terus dia give up. So, benda dia kena mudah. Dari segi kewangan, yang paling mudah dan efektif adalah kena bahagi duit gaji yang masuk tu 50, 30, 20. 50 tu memang kena pergi kepada keperluan hidup, termasuklah sewa rumah ataupun installment rumah yang kita duduk, api, air, duit kereta. Lepas tu 30% adalah kita punya kehendak. Sebab kita hidup ni bukan kita hidup untuk cari duit, kita cari duit untuk hidup. So bila ada duit tu, 30% kenalah bagi kita balik untuk kita hidup dengan seronok. Contohnya nak tengok wayang, nak ambil Netflix, tak salah nak pergi melancong. Benda tu bukan keperluan hidup, tapi kita perlu ada benda tu untuk hidup dengan selesa. So 30% daripada gaji, sebanyak 30% lah. Kurang tak apa, alhamdulillah, tapi tak boleh lebih. Tapi yang last kali 20% tu memang kena ada savings. Maknanya tak boleh kurang daripada 20. Ini terbalik. 50 dengan 30 tadi tu kalau kurang tak apa, lebih jangan. Tapi yang 20% ni untuk savings masa depan kita, kurang tak boleh, lebih bagus. Kalau lebih tu maknanya bagus. Maknanya kita simpan 20% daripada gaji kita ke dalam satu tabung ataupun ke dalam satu investment. Kalau kita ada beli rumah untuk disewakan, itu investment. Kita bayar 10% daripada gaji kita untuk rumah tu, untuk rumah disewakan. Itu dah kira macam itu satu saving, tak ada masalah. So senang, 50, 30, 20. Itu yang paling mudah. Nak tahu juga kena ambil kira saranan ataupun ada kalanya ada pasangan daripada ibu bapa macam yang Encik Faiz katakan tadi, dan juga memilih antara yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebegini? Kadang-kadang kita sebagai anak, kita nak jadi penyanyi sebagai contoh lah kan. Mungkin juga saya nak jadi seorang YouTuber macam Encik Faiz, tapi mak saya tak bagi. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah sebegini? Okey, mula-mula sekali kita kena faham yang mak bapak kita memang selalunya lah memang nak yang terbaik untuk diri kita. Tak ada pun mak bapak yang tak nak. Kalau dia tak nak yang terbaik untuk kita, dia tak akan tanya pun kita pergi SPM, dia tak akan suruh pun kita pergi jadi doktor, dia tak kisah pun. Tapi bila dia berkisah tu, maknanya dia ambil kisah lah. Dia maybe doktor pun kerja yang baik, ataupun engineer ke, accountant ke, sama je lah. Walaupun kita tak minat, tapi kita kena recognize dia memang sayang kita dan dia nak terbaik. Cuma maybe dia kurang faham. Maybe zaman dia dengan zaman kita berlainan. Itu kita kena recognize juga. Okay, maknanya dulu, bagi tahu lah, setengah profession tu adalah amat diperlukan. Okay, saya tak nak cakap lah mana satu profession. Dulu, semua orang nak masuk. Bila dah jadi je, sekejap dapat kerja. Sebab tak cukup benda tu. Tak cukup pekerja dalam bidang tersebut. Tapi sekarang dah terbalik. Bidang yang sama, you dah jadi, dah dapat degree dalam bidang tersebut,
nak dapatkan pekerjaan kena tunggu average 2 tahun average 2 tahun. Itu pun pekerjaan yang bukannya sepenuhnya, itu adalah training saja. Lepas dah habis training tu barulah berdapat pekerjaan yang betul. Itu pun ada masalah dari segi kontrak. Maknanya dah ada oversupply pula. Again saya tak nak cakap pekerjaan apa. Tapi mak bapak tetap lagi nak anak dia jadi pekerjaan tersebut. So dari segi itu kita kena recognize the fact that betul mak bapak kita sayang kita, tapi mak bapak kita tak tahu apakah, maybe bukan tak, dia tak tahu, dia tak ikut perkembangan semasa, dia tak tahu apakah the hottest job. Okay, hottest job kat Malaysia dia nampak lah dari segi gaji lah sebab saya tengok gaji orang untuk luluskan pinjaman itu pinjaman ini. So yang paling hot lah umur, kenapa umur dia 25, gaji dia jauh lebih tinggi daripada orang lain. Pekerjaan dia adalah programming. Tapi bila kita cakap pasal programming dekat ibu bapa, kadang-kadang dia tak faham apa itu programming, komputer, pasal komputer dia tak faham. Itu adalah benda lain. So, kita kena buatkan dia faham. Dan yang last kali kita kena recognize the fact that apa-apa sahaja bidang yang kita ambil, yang perlu belajar adalah kita. Yang akan dapat result adalah kita. Yang kena cari kerja ke atas menggunakan bidang tersebut adalah kita. So, kita pun ada hak lah. Kita ada stake. Ataupun kita adalah stakeholder ke atas kita punya future. In fact, kita 80% of the stakeholder lah. 20% maybe mak bapak kita kerana dia sudah membesarkan kita. Tapi Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada dia. Tapi at this point di mana kita yang nak kena pilih pekerjaan, kita nak kena pilih bidang kita, kita kena ada a bigger say. So, kalau nak selesaikan konflik ni, nombor satu adalah kena buat PowerPoint presentation. Kena buat dia faham lah dia industri dekat Malaysia. Cuba mama tengok ni, orang yang graduate dari sebagai seorang bidang tersebut, yang mama nak tu, dia tak dapat kerja, 2 tahun tak dapat kerja. Dia tak boleh kerja dekat kedai biasa, sebab tu dia kena tunggu kerajaan panggil dia untuk jadikan trainee, tunggu berapa tahun baru boleh dipanggil sebagai pekerjaan sebenar tu. So dia buatlah benda lain, dia buat part time ni, banyak kes macam itu. So ceritakan dekat mak bapak tu, barulah dia faham. Kalau dia faham, alhamdulillah. Sebab dia memang sayangkan anak-anak dia. Lepas tu cuma dia tak tahu. Dia tak berapa nak faham lah. Kalau tengok sekarang dengan dulu, sekarang lagi mencabar lah kan. Jadi Encik Faiz, kita nak tahu juga di mana selalu kita dengar perjalanan hidup masih lagi jauh di hadapan. Wah, macam pujangga ya. Kita kini melihat SPM hanyalah satu hari yang kecil sahaja dalam kehidupan kita. Sebab kita pun dah melalui SPM satu ketiga dulu kan. Jadi satu pepatah lah yang saya nak kongsikan bersama. Book smart, street smart. Ini menunjukkan dua-dua aspek itu paling penting dalam kehidupan kita. Jadi adakah rasa terlambat untuk kita berubah jika apa pun keputusan SPM kita dapat nanti? Okay, DJ. Saya nak address dulu lah pasal book smart dengan street smart ni. Dalam 30 tahun, 35 tahun saya hidup, saya tak pernah nampak mana-mana orang yang saya respect ataupun berjaya lah, sebab saya respect orang yang berjaya lah, yang dia 100% book smart saja. Dia tahu pasal buku je, tapi street smart dia tak tahu. Ataupun 100% street smart sahaja, dia langsung tak baca buku, dia mengaku dia tak baca. Saya tak pernah nampak yang berjaya. Dia akan ada combination of kedua-duanya. Tapi of course dia akan ada affinity lah. Maknanya ada berat sebelah sikit. Dia lebih suka baca. Dia suka baca buku, baca artikel, okay, dia 60%. Tapi dia boleh hidup, dia pandai cara nak hidup. Dia akan gunakan dia book smart tu untuk jadi street smart. Boleh. Sama juga terbalik. Bila dia street smart, kita tak boleh hidup tapi tak reti baca buku, kita tak tahu baca kontrak, kita tak tahu artikel, kita tak dapatkan information yang lebih mendalam. So bila dia street smart, dia tahu okay, di sinilah tahap saya tahu. So nak dapatkan information yang lebih mendalam, yang lebih penting, yang menyeluruh, kena baca buku, kena baca white paper. So dia street smart tapi dia tahu kepentingan untuk baca buku. So sebenarnya book smart, street smart ni orang yang berjaya, dia akan combinekan dua-dua. Okay. Tapi dari segi SPM pula SPM memang 100% book smart lah. Mana ada street smart kat dalam tu? Tak ada. Sebab dia, bila kita tengok dia punya soalan dan jawapan, dia tak banyak memerlukan pemikiran yang terlalu kritis. Maknanya selagi kita hafal dan kita boleh gunakan sedikit information, kita berjawab soalan. Adalah sedikit bahagian tapi tak teruk sangat. Tak ada ekstrim sangat. Kalau nak ekstrim, sebab itulah kerajaan dia masukkan UPSR dan juga PT3 lah. Waktu saya adalah PMR. Sebab dia tak nak ibu bapa terlalu tekankan kepada book smart sahaja. Dia rasa dia perlu balancekan balik dia punya flow tu ke keperluan untuk kehidupan asas, kehidupan kemahiran hidup lah. Senang cakap,
pandai nak hidup, pandai cari makan. Kita Ya. campak anda di mana je boleh cari makan. Tak ada masalah. Itu yang paling penting. Tapi dah cakap macam itu daripada awal lagi, dah bagi tahu bila umur dah 30, 40 even dah 25 pun baru mula pekerjaan. Budak-budak muda tak ada bertanya, you SPM berapa tak ada. Dia akan tanya belajar kat mana. Yang terakhir lah. Okey, sekarang umur 25 dapat first pekerjaan pertama. Dia akan tanya terakhir tu apa? Graduate dekat mana? Itu. Universiti mana, belajar apa, itu saja. Tapi bila dah umur 35, dia tak akan tanya pula universiti mana. Dia akan tanya dulu kerja mana. Dia ada perbezaan. Betul. Macam dekat SPM mana ada orang tanya UPSRU berapa? Sekolah rendah kan tak ada. Tak dia akan tanya PMR ke, lebih kurang macam tu. So, benda semua ni memang penting untuk cartakan kita punya kehidupan ke depan. Tapi bila kita dah lalui benda tu, benda dah lepas, tak payah kisah lagi. Penting, tapi jangan menarik. Okey. Jadikan dia batu loncatan. Okey, tak kisah berapa tinggilah batu loncatan tu. Dapat 10A, 2B. Dapat scholarship tak untuk pergi overseas, maybe susah sikit sebab orang lain dapat 11 dan 12A, tapi kita boleh masuk matrix dan juga masuk asasi ke apa ke. Itulah batu loncatan kita. Tak kisah tak tinggi manalah macam orang lain dapat 11A dan pergi overseas, tapi batu tu dan kita dah pakai untuk loncat tu, janganlah pergi bawa pergi universiti pula. Maknanya sebagai burden lah. Allah, aku dulu 10A je, orang lain dapat 11A. 11A semua dah pergi overseas. Aku sekarang dekat universiti local saja. Jangan. Yang dapat 5A pun sama. Gunakan batu sebagai batu loncatan, tapi jangan batu tu dibawa sampai ke universiti, dibawa sampai ke tempat kerja. Nak ingat-ingat balik zaman-zaman dulu. Tak payah. Kisah lama jangan dikenang lah ya. Betul. Okeylah, sebelum kita mengakhiri bual bicara kita untuk hari ini, Encik Faiz, kita nak kata-kata semangat daripada Encik Faiz kepada adik-adik kita yang akan mendapat keputusan SPM tidak lama lagi kan. Mungkin ni adalah antara semangat pembakar, semangat dorongan kepada mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Silakan. Tinggal 7 hari je ya. Okay. Ya, betul. Kalau nak berdoa, boleh go ahead berdoa. Tapi tahulah keputusan sudah dibuat waktu kita letakkan pen dekat waktu paper yang terakhir tu. Setiap paper yang kita letak pen tu, kita dapat keputusan kita. Kita dah decide kita nak belajar atau tak nak belajar, berapa banyak kita belajar. Dah lepas dah. Whatever yang kita akan dapat lepas adalah keputusan sahaja. Okay? Kita pay effort semua tu dah lepas dah. Ini keputusan sahaja. Whatever keputusan yang you dapat, always move forward. Kalau yang berjaya dapat yang bagus-bagus tu, alhamdulillah, congratulations to you. Tapi kalau yang tak berjaya, dapat rendah daripada you expect. You expect dapat 10A tapi dapat 8A. You expect dapat 5A tapi dapat 3A. Tak apa, move forward, jangan give up. Sebab hidup kita lebih jauh lagi. Dan kita ada jaminan orang yang dapat keputusan yang bagus di waktu SPM, kerja dia bagus, dia pergi kerja happy. Tak ada jaminan. Dia macam-macam. Ada yang result bagus, kerja dia bagus dan kerja dia happy. Ada yang terbalik, result dia bagus SPM dan dia tak happy pun kerja dia sekarang ni, keadaan dia amat teruk. Dan terbalik pun ada juga, result tak bagus tapi kerja bagus, result tak bagus, kerja pun samalah tak bagus. So maknanya rezeki yang kita akan dapat ni memang kita tak boleh expect. Yang paling penting adalah kita always move forward. Kalau kita berhenti saja, kita give up, sekejap tak apa, rehat kejap, alamak, 3 hari lah nak depression sekejap, 3 hari. Tapi lepas tu start ambil pen, start apply dekat UPU. Okay, dengan result yang ada ni, kita plan, okay, which asasi, which matriculasi yang kita nak, macam mana nak ambil mana satu. Dah dapat offer, buat pilihan terbaik, buat research. Then tak mustahil waktu matrix you bagus, waktu asasi you bagus, waktu universiti you bagus, you dah tak ingat, you tengok belakang, you gelak je. Ada 3A, aku dapat 3A, sekarang gaji macam ni, you tengok sini akan gelak sendiri. Ramai macam gitu. So jangan give up lah. Yang penting tu terus berusaha kan. Kata orang tu, hari ni gagal tak semestinya esok lusa kita akan gagal. Mungkin esok akan berjaya macam Encik Faiz. Mungkin ramai yang akan idolakan Encik Faiz lepas ni kan, sebagai panduan untuk hidup. Okey Encik Faiz, terima kasih. Dia nampak tak bila kita cakap pasal kewangan, kita automatik akan bercakap pasal kehidupan. Dia tak akan lari lah. Dia macam ginilah. Sama juga dengan kesihatan. Kehidupan, kesihatan sama sahaja. Semuanya berkait dengan kehidupan kita. Yang kita jaga tu kehidupan sebenarnya. Yang saya ajar ni cuma kewangan, tapi ada orang jaga kesihatan, ada orang jaga dia punya hubungan dengan keluarga. Semua ni akan bantu siapa? Kehidupan kita. Ya, semua berkait rapat lah dalam kehidupan kita. Yang paling penting tu apa sahaja, kalau jatuh jangan lupa untuk bangun semula kan. Betul.
Okey, Encik Faiz. Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kami dan pendengar Asia FM pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita yang menarik pada hari ini, apa selepas SPM. Semoga menjadi inspirasi kepada adik-adik kita di luar sana. Terima kasih Encik Faiz. Ya, kita jumpa lagi. Bye-bye. InsyaAllah. Bye-bye. Okey.